Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad-dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Salawatullah wassalamuhu 'ala sairil anbiya'i wal mursalin والصديقين والشهداء والصالحين والمجاهدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Allahumma aslih qulubana wa azil uyubana wa tawallana bil husna wa zayyinna bit taqwa wajma' lana khairal akhirati wal ula warzuqna ta'ataka ma amqaitana. Wahai Allah, perelokkan hati kami, cabutkan keaiban dari diri kami, dorongkan kami pada jalan-jalan kebaikan, hiaskan hati kami dengan ketakwaan, himpunkan bagi kami kebaikan akhirat dan dunia, rezekikan kepada kami ketaatan kepadamu selagi mana kami hidup menumpang di atas muka bumi. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati lagi saya kasihi Tuan Pengerusi Surau, Tuan Haji Amir dan seluruh barisan kepimpinan Surau An-Najahiyah, tuan-tuan haji, perempuan hajah, tuan-tuan, perempuan, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, sahabat dan sahabiah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selama syukur kita dihimpunkan dengan himpunan yang cukup baik. Mudah-mudahan Allah berkati kita, termasuk sahabat-sahabat yang berada di dalam media sosial, yang sedang buat apa pun, sedang bekerja apa pun, di mana jua berada. Mudah-mudahan ketika pintu-pintu langit terbuka luas, Allah cucuri rahmatnya ke atas kita dan Allah matikan kita di atas keimanan, insya-Allah. Sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Allah, firman Allah yang berbunyi, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, thumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat biiznillah dzalika huwal fadlul kabir. Sadaqallahul azim. Surah Fatir ayat 32. Dan kemudian kami wariskan, kami turunkan Alkitab sebagai pedoman kepada hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Perasan tak? Kita ni dah lama Nabi tinggalkan, masih Islam lagi. Tak perasan? Ke baru perasan tengah hari ni? Perasan tak? Kita tak pernah jumpa Nabi, tak pernah tengok Nabi, kita beriman. Ada orang tengok Nabi tak beriman. Abu Jahal, Abu Lahab. Kalau itu yang jahat, ambil yang baik. Abu Talib tak beriman. Bahkan ada yang tengok mukjizat Nabi. Mukjizat Nabi mereka tengok mukjizat panca indera. Kalau kita habis buat sa'i, kita keluar pintu Marwah, keluar ke depan tu ada bukit depan kita. Itu dipanggil bukit Jabal Abu Qubais. Orang Melayu kata Qubais, bukan Qubais, Qubais. Qabayasin, Qubais. Di atas bukit itulah Nabi belah bulan. Nabi belah bulan, dari atas bukit itu Nabi belah. Prop, bulan terbelah. Dalam keadaan mereka melihat panca indera yang Nabi tunjuk. Nabi ini, Nabi berjalan, mereka nampak. Biawak beri salam kat Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Tengok-tengok biawak tak beri salam kat Nabi. Biawak kenal itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka dengar dalam keadaan pelepah, bukan pelepah, batang tamar tu menangis.
Tempat Nabi pegang sebagai mimbar asalnya pokok tamar. Nabi pegang. Tapi bila ada mimbar baru, Nabi tak pegang. Bila dengar bunyi menangis, teriakan teresak-esak, Nabi mencari-cari, rupanya pokok tamar menangis. Nabi tanya, wahai pokok, kenapa engkau menangis? Ya Rasulullah, dulu ketika belum ada mimbar baru, engkau pegang aku, engkau usap aku rindu engkau pegang aku rindu engkau usap aku. Itulah benda-benda yang dapat dilihat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuba tengok kita tengah hari ini. Kenapa kita hari ini masih lagi beriman? Sebab ada mukjizat kedua yang bersama kita, yang dipanggil al-mu'jizatul khalidatu. Mukjizat yang sifatnya kekal bersama kita walaupun Nabi dah tak ada. Ini dipanggil mukjizat ma'nawi, Al-Quran. Itu yang disebutkan oleh Allah, thumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Dan kemudian kami mewariskan, perkataan awrasna. Sebab tu kita belajar faraid, hukum pusaka dipanggil miras. Miras, alif lam mim ya ra alif sa, miras. Wa awrathna, kami pusakakan, kami tinggalkan kitab panduan kepada hamba-hamba yang kami pilih di kalangan kamu pada hari ini, termasuk kita yang duduk di Shah Alam section 19. Pagi tadi saya kuliah kat sebelah aja 18, Masjid Unta. Tengah kuliah ni datang keranda, ada orang meninggal. Tapi rezeki orang yang baik meninggal ni lain, tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan jangan risau hidup kita tak hebat. Kita kena risau mati tak hebat. Kena risau. Sebab hidup tak ada apa-apa. Tuan-tuan tahu tak, bila kita mula hidup, sebenarnya hakikat mula hidup mati. Mati itu permulaan hidup yang kekal. Dunia tak kekal. Paling-paling kuat 100 tahun, 200 tahun, mati. Kenapa mati? Sebab sifat dunia tu dana yadnu dunuwan dana'atan, sifatnya sementara. Sebab dia tak kekal. Bila permulaan hidup, mati. Bila masuk alam barzakh, kita kena risau yang kekal, bukan yang sementara. Sebab tu kena risau bila matinya tak cantik. Tengok orang meninggal, subhanallah. Tadi dahlah budak-budak tafiz tu ramai, jemaah pun ramai. Sebab dia meninggal waktu dia ngam-ngam dengan kuliah duha. Jadi saya imam, saya doa dan saya tazkirah sendiri. Sebab tu inilah hidup orang yang hebat. Kalau nak jadi orang yang hebat, hidup kena hebat. Nak jadi orang yang hidup hebat, dia kena ada pegangan. Pegangan dia mesti dah Al-Quran, ya ini kitab yang Allah wariskan. Sebab tu dalam keadaan kita tengah hari ni, kita nak sambut benda yang penting. Saya dah beri tajuk apa? Menyantuni Lailatul Qadar. Menyantuni. Nampak macam lembut sangat. Kita tak menyantuni sekarang. Kita sekarang ni apa dia? Memburu Lailatul Qadar sekarang. Memburu Lailatul Qadar. Sebenarnya kita berada dalam masa yang runcing sekarang ni. Kita berada kalau main bola injury time. Masa tu cedera dah, kecederaan, masa kecederaan. Bila-bila boleh habis, sudden death, mati yang mendadak. Kita ni dalam keadaan yang terdesak, tersepit, desperate, semuanya kat kita sekarang ni. Sebab malam ni malam 20. Ustaz, belum genap, belum ganjil lagi, bawa bertenang, nak cerita ni. Walaupun disebutkan oleh Nabi bahawa Lailatul Qadar itu berlaku malam ganjil, dalam sepotong hadis yang sahih daripada Ubadah bin Samit radhiyallahu an, Lailatul Qadri fil ashril bawaqi, fil ashril bawaqi. Lagi bunyinya, man qamahunna ibtigha'a hisbati hinna fa innallaha
yaghfiru lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar wa hiya lailatun witrun sab'un and tis'un aw sab'un aw khamisatun aw salisatun aw awakhiru lailatin. Hadisnya di sahih. Sesungguhnya Lailatul Qadar itu berlaku pada malam 10 akhir dari Ramadan. Bawa bertenang tuan-tuan. Ada pendapat yang tidak berapa masyhur, dia boleh berlaku di awal Ramadan hari itu. Sudah Ustaz, sudah. Macam mana saya? Padan muka. Sebab apa saya kata padan muka? Orang beriman dia bukan pelakon tuan-tuan. Orang beriman ni orang yang konsisten hidup dia. Yang tuan-tuan buat itu, yang tuan-tuan sembahyang tarawih, yang tuan-tuan puasa, tuan-tuan baca Quran, tuan-tuan sedekah, merupakan perbuatan orang beriman di luar dari Ramadan. Yang nampak banyak itu sebagai value added, nilai tambah, benda yang dah biasa dibuat. Bukti dia, contoh, ambil puasa. Allah wajibkan puasa Ramadan, kecil besar, akhir balik, laki-laki perempuan, tak datang haid, cukup syarat, tak gila, mukallaf, wajib puasa. Dah lah wajib 30 hari pula tu. Yang tak biasa puasa, yang dah biasa puasa. Nak sebutnya 30 hari ni mandatory, wajib. Yang puasa wajib ini sebenarnya perangai orang beriman. Apa dia perangai dia? Dia biasa puasa Isnin Khamis. Dia biasa puasa hari-hari putih 13, 14, 15 bulan Islam. Dia bagi biasa puasa pada awal Muharram. 10 Muharram boleh puasa, 9, 10 boleh, 10, 11 boleh, 9, 10, 11 Muharram boleh, tak puasa pun boleh. Sebelum daripada Ramadan ada Rejab. Orang dah biasa puasa, dia lazimkan puasa, Rejab tu penuh, Syakban tu penuh. Yang tak boleh puasa separuh daripada Syakban, orang yang baru nak belajar puasa, Nabi tak benar supaya fizikal dia fit. Bila masuk Ramadan dia boleh puasa hak wajib. Kalau dia tak biasa nak puasa pada luar daripada bulan Syakban, maksudnya baru nak mula belajar puasa Isnin Khamis, tak payah nak sebutnya lepas 15. Tapi orang yang dah biasa teruskan. Maknanya itu perangai dia. Saya pergi buat ziarah medik di sebuah flat PPRT kat KL. Ada seorang nenek. Masa tu bulan Syakban. Sahabat-sahabat tahu, dia punya gula ni dah hypo lah. Dia ada penyakit bukan 3 serangkai, berangkai-rangkai. Ayah-ayah tahu. Saya suruh buka, doktor suruh buka, dia tak nak buka. Sebab lagi muda, dia dah biasa Rejab 30 hari, Syakban 30 hari, tu Ramadan. Maknanya dia puasa hak wajib bagi dia 90 hari setahun. Subhanallah. Dah biasa. Mari pula nanti 9 Zulhijjah, wukuf Arafah. Kita tak pergi haji kan, tuan-tuan, puasa. Lepas tu buat program sini, Johor tu bagi tazkirah, seolah-olah kita kat Arafah. Hari tu, waktu tu 9 Zulhijjah, bila masuk waktu wukuf, sampailah tenggelamnya matahari, masa yang paling mustajab berdoa. Hari tersebut hari paling banyak Allah bebaskan hambanya daripada neraka. Mintalah. Dia sebenarnya hari itu hari Lailatul Qadar yang berlaku pada siang, iaitu 9 Zulhijjah. Harinya sudah fix, tepat 9 Zulhijjah. Cuma Lailatul Qadar ni dia tak tentu lagi. Kita nak sembang ni. Sebab dah biasa. Yang tuan-tuan sembahyang tarawih tu, itu apa tarawih? Tarawih itu kan qiyamul lail. Sebab tu lepas Isyak kita solat ba'diyah 2 rakaat. Ke atas tu lepas Isyak yang wajib, semuanya dipanggil qiyamul lail. Bila kita balik rumah, kita tidur, kita bangun, bangun kita solat hajat 2 rakaat, itu dipanggil tahajud. Tahajud sebab kita tidur baru bangun.
Selagi tak tidur, kita solat sampai pagi. Semua tu qiyamul lail. Tu yang dekat Temboro Indonesia tu, ibu-ibu kan, tarawih dia berapa dia buat? Imam tu orang Malaysia tu, budak Kelantan tu, 30 juzuk ibu, 30 juzuk. Kat sini berapa juzuk? 2 ayat. Kalau 30 juzuk sini, imam pun tak datang. Tuan-tuan tahu tak 30 juzuk banyak mana? Dekat South Africa, Afrika Selatan, saya tengok dekat madrasah anak saya tu, satu malam 30 juzuk, satu rakaat dia baca 30 muka surat, 1 juzuk setengah. 30 juzuk ni, baca Quran ni, solat tarawih ni, dia habis 10 minit lagi nak habis waktu sahur. Sebab tu Imam Asy-Syafi'i dia khatam Quran bulan Ramadan 1 hari 2 kali khatam. Maknanya mengambil masa lebih kurang 17 jam. Maknanya Quran tu 30 juzuk, 600 muka surat. 1 juzuk 20 muka surat. Kalikan 30, 600 muka surat. Sebab tu Nabi, dia punya tahajud dia berapa rakaat Nabi? Ramadan tak Ramadan, Nabi punya solat malam 11 rakaat sahaja. Maksudnya Nabi buat 8, Nabi tutup dengan witir 3 dalam dan luar Ramadan. Maknanya itulah solat malam Nabi, tahajud Nabi. Tetapi Nabi solat satu hari, Huzaifah duduk belakang ikut. Huzaifah dengar Nabi baca, habis Fatihah Nabi baca surah Al-Baqarah, habis Al-Baqarah Nabi sambung Ali Imran, habis Ali Imran Nabi sambung surah An-Nisa. Maknanya baru Nabi rokok. Nabi rokok pada juzuk ke-6. Subhanallah. Luar biasa dik adik luar biasa dik. Adik terletuk dengan kuliah ustaz. Itu belum 30 juzuk dik, meleleh mata. Itu zaman Nabi. Sebab tu kita ambil pensyariatan tarawihnya, bukan ambil konten. Ambil konten kita tak mampu. Zaman Sayyidina Umar, kanu yaqra'una bi mi'ataini. Zaman Sayyidina Umar, imam dia Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Siapa Ubay ni? Ahlul Quran. Dia pakar Quran, suara dia sedap. Zaman Nabi, dia baca Quran kat masjid, Nabi tersandar kat dinding macam ni terlentuk Nabi. Sampai dia berhenti membaca Quran, Nabi kata, "Wahai Ubay, kalau engkau teruskan bacaanmu, nescaya semakin banyak malaikat yang turun di atas bumbung masjid." Sedapnya bacaan, malaikat turun di atas bumbung masjid dengar bacaan manusia. Subhanallah. Ubay bin Ka'ab, dia baca jadi imam satu malam 1 juzuk setengah, 30 muka surat. Maknanya Sayyidina Umar di zamannya juga solat tarawihnya 30 juzuk. Tu yang bila mari Ramadan ada solat sunat tarawih. Sebenarnya itu juga perbuatan orang beriman luar Ramadan. Apa sifatnya? Allah kata, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang beriman punggung dia jauh dari tempat tidur. Punggung dia daripada madaji'. Tempat tidur dia tilam. Madaji' ni toto yang beli dekat padang besar tu, bukan TO tipu orang tak ada otak. Yang ni lembek-lembek tu, itulah dia toto, madaji'. Orang beriman dia jauh daripada tilam punggung dia. Maksudnya orang beriman dia tidur sikit, banyak qiyamul lail, banyak membaca, banyak bersolat. Puasa lagi? Apa lagi? Solat malam. Dah 2 dah. Kan perangai orang beriman. Lagi sedekah. Nabi sangat pemurah. Ajwadan nas. Bila mari Ramadan, kanu ajwadun nas fi Ramadan. Mari Ramadan, Nabi dia lagi pemurah. Kan sifat orang beriman. Apa lagi? Quran disuruh kita baca. Dalam arti kata lain, ada yang tadarus. Nabi bila mari Ramadan, Nabi juga bertadarus. Bukan kita tak boleh baca Quran, boleh, cuma jarang-jarang baca. Tunggu Ramadan, bila masuk kumpulan, ketua kumpulan pula garam, misalnya berkelok-kelok macam galak.
Baca sikit kena tegur, izhar tu izhar. Baca sikit, ikhfa tu ikhfa. Dah marah dah. Baca lagi, idgham tu idgham. Mana mari izharnya? Marah. Kecil hati. Bila kecil hati, ambil Quran, duduk belakang, baca seorang-seorang. Tengok, aku baca seorang-seorang. Tak salah pun. Memanglah seorang-seorang. Siapa nak tegur? Sebab konsep tadarus tafa'ul. Mesti dua orang, tak boleh seorang. Seorang baca, seorang semak, seorang baca, seorang semak. Dia mesti. Sebab tafa'ul binaan tadarus. Nabi tadarus dengan Jibril alaihissalam. Tapi ketua kumpulan layak juga dia marah. Dia bukan apa, dia baik. Kita kena, fikiran kita kena positif. Positive thinking lah. Dia marah sebab apa? Sebab dia pimpin kumpulan dia. Kalau kumpulan dia yang baca tu lambat, lambat habis, lambat khatam, lambat dapat kain plekat cap gajah duduk. Kan Tuan Haji? Haji Amir sini dapat kain plekat? Ada. Benang berapa? 9,000 ke 10,000? Ibu-ibu kain plekat cap gajah duduk, benang 9,000 tu lembut. Dia punya lembut, dia pakai kain macam tak pakai. Allah. Saya kalau belikan pak mertua kain plekat, saya beli yang paling mahal. Saya berikan baju raya dia Orlando, baju bukan main-main, krokodil, buaya, lambang lelaki sejati. Sebab mak saya arwah, dia Noreh Getah. Saya belikan dia sandal krokodil, bonia. Saya pakaikan mak saya cantik-cantik, walaupun dia tak nak, dia tak minta. Tetapi kita anak, janganlah bengap sangat. Faham tak? Kita ni tak ada mak ayah ke? Siapa sini lahir pada pokok gula betung? Kita dengan mak ayah ni, jangan tunggu mak ayah jentik kepala, baru nak berjalan, sel-sel otak baru nak berhubung. Itu kena minum susu namanya. Kalau kita balik kampung contoh, kita adik-beradik 5 orang, bawa bini, bawa anak, takkan jadi tetamu. Bawalah kuih raya, buat donation adik-beradik. Kita berapa ramai, nak makan daging berapa kilo, ayam berapa ekor, buat donation. Jangan tekan orang tua, dah dia susah bertambah susah. Dia suka cucu balik, tapi menderita hati dengan perangai anak-anak yang pekak badak tu, pekak badak. Nak jaga ni sebab benda ni boleh membawa dosa. Sebab tu penting kita mengurus itu dengan benda yang baik. Kita beri orang yang terbaik sebab kita kasih. Dan bila masuk Ramadan ini tanda kasih sayang Allah yang kasih pada hamba dia yang beriman. Sebab tu orang beriman, Allah sebut dalam Quran 89 kali ya ayyuhallazina amanu, 89 kali dalam 20 surah. 89 kali Allah sebut wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman. Paling banyak surah Al-Maidah 16 kali, yang kedua banyak Al-Baqarah 11 kali, termasuk ayat 183 ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kefarduan solat, kefarduan puasa dalam ayat ini 183, Allah sentuh orang yang beriman. Cuba kita panggil anak kita 89 kali dia tak menyahut, main game, agak-agak tuan marah. Orang beriman bukan diperintah oleh Allah, diseru namanya, disindir pun terasa. Walaupun kadang-kadang ayat tu bukan kena pada dia. Allahu Akbar. Bila turun ayat ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wala tajharu lahu kajahri ba'dikum li ba'din an tahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Turun ayat ini, wahai orang beriman, jangan kamu tinggikan suara kamu lebih tinggi dari suara nabi. Jangan kamu jerkah dia, kamu bentak dia seperti sebahagian kamu, menyebabkan amalan kamu batal, kamu tu rugi, masuk neraka. Bila turun ayat ini, seorang sahabat bernama Sabit bin Qais radhiyallahu an. Dia tak datang masjid, tuan-tuan. Nabi tengok
Mana Sabit pergi? Nabi tuan-tuan dia tahu siapa tak datang masjid. Sahabat Nabi ramai. Haji yang terakhir dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum, jumlah yang pergi haji dengan Nabi 144,000. Sahabat Nabi 144,000. Cuba bayangkan dekat Arafah tu Nabi tak pakai mic, Nabi beri taujihan. Nabi tinggalkan wasiat. Pada haji yang dipanggil Hajatul Wada', Nabi sampaikan pada sahabat 144,000 orang. Bila Sabit ni tak datang, Nabi kata cek balik, kenapa tak datang masjid? Bila pergi rumah dia, Sabit kata, habis dah aku habis. Aku ahli neraka. Sabit ni tuan-tuan, telinga dia pekak sikit. Bila bercakap, suara dia naik, tinggi. Sebab dia pekak, tak dengar. Bila cakap depan Nabi, dia suara dia tinggi. Bila turun ayat tadi, jangan tinggikan suara kamu lebih tinggi daripada suara Nabi. Dia rasa ayat tu kena kat dia. Dia rasa dia ni ahli neraka. Dia rasa amalan dia batal. Dia tak pergi masjid, duduk kemurungan, depression. Beritahu kat dia, kata Nabi, bukan ayat ni turun untuk dia. Dia orang yang baik, dia besok matinya mati syahid. Subhanallah. Saya nak sebut tuan-tuan, orang yang beriman bukan saja dipanggil, disindir, dia terasa. Sebab tu bila kita nak rebut, apa yang saya sebut ini merupakan amalan biasa orang beriman dalam dan di luar Ramadan. Cuma bila mari Ramadan ni, dia tambah sikit. Sebab tu dia konsisten. Dalam keadaan, dalam dia menghadapi Lailatul Qadar, dia tak ambil masa-masa orang kata mencuri-curi tau. Malam ganjil aku kuat, malam tak ganjil aku malas. Tak ada. Dia konsisten. Sebab Lailatul Qadar boleh jadi pada malam genap dan ganjil. Jangan salah faham nanti. Kalau kita memilih masa untuk ibadah, nanti kita akhirnya kita akan rugi. Kerana apa? Ketika malam-malam yang terbaik kita tidak menonjolkan, memberikan persembahan yang terbaik dalam hidup. Kemudian 10 malam akhir selesai. Man qamaha ibtigha'a hisbatihinna. Siapa yang menghidupkan malamnya. Jadi Ramadan dia mari package, syarat dia iman. Sebab tu kemuncak daripada Lailatul Qadar ni kita nak apa? Kemuncak dia. Kemuncak tu kadang kita nak apa? Emas 10 jongkong. Kita nak apa? Keampunan. Sebab tu dia bermula cerita ni di awal-awal Ramadan. Apa dia? Man sama Ramadana imanan wahtisaban. Siapa yang dia berpuasa kerana iman dan pengharapan. Sama tak dengan hadis lain yang sahih? Man qama. Siapa yang qama, apa dia? Mendirikan malam-malam Ramadan. Sebab tu Ramadan bukan puasa dia mari package. Sebab tu Ramadan kerja banyak. Jangan terbanyak. Sebab orang beriman, biasa dengar tak? Ni dah nak hujung ni kan. Ustaz, dia tu puasa macam tak puasa je. Dia nak sebut bahawa puasa tu lemah dan lain. Ibu-ibu, orang beriman, dia puasa macam tak puasa. Faham? Tak faham? Maksudnya dia puasa, semangat puasa dia macam orang tak puasa. Kejap-kejap tarawih, kejap-kejap tadarus, kejap-kejap bubur lambuk, kejap-kejap edah bubur lambuk, kejap-kejap bentang sofra. Habis orang makan, dia juga kemas. Lepas tu bentang lagi dengan murid. Habis murid, dia kemas. Orang balik, dia mati syahid kat situ. Malam qiyamul lail lagi. Kenapa dia ada jiwa macam tu? Sebab imanan wahtisaban. Bermula puasanya itu dengan iman. Kedua, pengharapan. Begitu juga dengan Lailatul Qadar yang kita nak kejar ni. Lalu dalam keadaan disebutkan
Siapa yang dia pulun dia sungguh, maka apa dia? Ganjaran dia, ini dia. Fa innallaha, ini ganjaran dia. Fa innallaha yaghfiru lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Allah ampunkan dosanya yang telah lalu dan akan datang. Kita ni, ibu-ibu, kemuncak kita ni Ramadan, kita nak satu je. Habis Ramadan Allah ampunkan. Sebab itu nama dia Hari Raya Idul Fitri. Sebab apa? Sebab kita dah berjaya diampunkan. Dulu lahir tak berdosa, bila akhir balik membesar buat dosa. Bila mari Ramadan cuci dosa, masuk Syawal balik kepada asal tak berdosa. Itu maksudnya Idul Fitri. Ada ya'udu, kembali. Fitri, fitrah, kembali bersih, tak berdosa. Erti kata Allah dah cuci semua dalam keadaan bulan Ramadan. Sebab itu bila mana kita sebut orang yang paling tak guna, paling tak guna apabila masuk Ramadan, ialah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebut, man adraka syahra ramadana falam yughfar lahu fadakhala nara fa ab'adahu Allah. Orang paling tak guna, kata Nabi, kata Jibril ni cakap kat Nabi, paling tak guna. Orang yang masuk bulan Ramadan, habis Ramadan Allah tak ampunkan dia. Tengok. Yang kedua, dia masuk neraka. Ketiga, Allah jauh daripada dia. Dalam hadis ini ada 3 benda. Tak diampunkan, masuk neraka, Allah jauh daripada dia. Fa ab'adahu Allah. Allah jauh daripada dia. Wa na'udzubillahi min dzalik. Sebab itu bila kita masuk tu dengan syarat yang kuat, kita masuk dengan jiwa yang besar. Dan bila kita sebut Lailatul Qadar, maknanya malam ni 20. Bermakna dia dah masuk dalam makna hadis, malam ini boleh jadi malam Lailatul Qadar. Dan setengah pendapat, antaranya Imam Asy-Sya'bi kata, lailuha kanahariha. Keberkatan malam dengan siangnya sama. Kalau malam ni 20 Lailatul Qadar, dia punya keberkatan dia sama dengan siang 20-nya. Maknanya kalau kena pada berkat siangnya, Zuhur ni Zuhur yang berkat lah. Tak suka. Tuan-tuan tahu tak? Kalau saya terjemahkan 1000 bulan itu dengan duit. Saya ada kawan, dia kerja dengan oil and gas, syarikat minyak lah. Masa tengah mewah dulu, dia pernah dapat bonus 10 bulan gaji. Dia punya gaji tak tahu berapa gaji dia. Gaji dia sebulan 30,000 kalikan 10. 300,000 ibu-ibu. Allah bukan nak bagi 10 bulan bonus. Allah nak bagi 1000 bulan. Kalau 1000 bulan, saya ingat semua dalam surau ni putus waya. Kalau kita tukar dalam bentuk gaji, dalam bentuk duit 1000 bulan, saya rasa semua pakat gila. Pemurahnya Allah nak bagi tanpa syarat. Perasan tak dalam Ramadan ni, Allah bukan dia nak bagi yang baik-baik. Yang pendosa, pelaku maksiat, semua Allah tarik hatinya, Allah sentuh, Allah jentik mindanya. Mari, aku dah buka pintu syurga, aku tutup pintu neraka, aku rantaikan syaitan, hati kamu jadi lembut, rahmat mencurah-curah dari langit. Mari. Tu yang orang tak mari masjid. Orang tak pakai tudung. Orang tak pegang Quran. Dalam keadaan ada orang peluk Islam, dia pelaku maksiat. Erti kata lain, hatinya menjadi tenang dalam bulan ini. Lalu dalam keadaan bila mana ulama kata, Asy-Sya'bi kata malam dan siangnya sama. Kemudian kata Al-Faraq kata hebatnya malam Lailatul Qadar.
Allah tulis yang baik saja. Yang jahat tak ada. Cuma Allah rahsiakan. Perasan tak? Allah rahsiakan. Lailatul Qadar ni Allah rahsiakan macam Allah rahsiakan kematian kita. Kita tahu bila kita mati, tahu. Bila? Bila-bila. Tapi Allah rahsiakan supaya yang berjaga-jaga dia bersiap siaga untuk mati. Begitu juga Lailatul Qadar. Ada. Bila? Lebih spesifik Ramadan. Lebih spesifik ujung Ramadan. Lebih spesifik ambil ujung sudah. Jangan ambil genap ganjil, nanti terperangkap. Pulun je. Sebab itu ada satu ibadah namanya i'tikaf. I'tikaf bukan masuk sini nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Itu niat i'tikaf. I'tikaf ni hukum dia sunat. 10 akhir Ramadan duduk kat masjid tak balik. Itu i'tikaf. Boleh? Boleh belah ustaz. Tanpa handphone, baju 2 helai, mandi, makan, tidur kat situ. Bukan saja, dengan program sekali dalam tu 10 hari. Boleh? Tak mampu kita. Lebih-lebih lagi yang kita yang bekerja, yang bersekolah ni Malaysia. Sebab tu tok guru saya, kami masa belajar dulu, cuti mereka ambil 10 hari sebelum raya. Kita cuti 10 hari lepas raya, betul? Sebab nak beraya. Tetapi tok guru ambil cuti 10 hari sebelum raya sebab nak iktikaf. Duduk kat masjid. Dibuka iklan 3 bulan sebelum Ramadan buka iklan. Setengah jam penuh. Apa programnya? Duduk kat masjid, satu malam tarawihnya 5 juzuk. Makan bukanya, Allah tuan-tuan, buka tak ada apa-apa tuan-tuan. Kalau ada nasi yang ditumis, ada susu masam dahi tu, zabadi tu, kira sedap dah. Bukan macam sini. Tak cukup dengan nasi orang, nasi ayam. Tak cukup nasi ayam, ambil kuih tai itik. Tak cukup tai itik, ambil ulat bulu, makan gatal seluruh badan. Kuih ulat bulu pernah tengok? Tak pernah. Saya ingat saya dah lama hidup, ada yang kurang lama hidup lagi rupanya. Ulat bulu ni, kuih ni kat Bangsa Maju ada jual. Kat rumah saya ada. Inti dia kacang merah. Lepas tu luar dia warna purple. Dibalut dengan kelapa. Kuih ulat bulu tuan-tuan. Kalau makan gatal. Ulat bulu gatal. Tak cukup ulat bulu, kita makan lompat tikam tercucuk mata. Puteri mandi pun kita rebat. Kebau tergolek pun, tergoling kan, kebau goling kan, kita makan. Tak ada. Masa kami tak ada. Lepas tu sahur lagi 10 minit habis sahur, baru sahur. Roti panjang keras, cecah TO tak ada gula, tekan tolak, tekan tolak. Sebab program penuh dengan qiyam. Tazkirah 3 pagi. Tok guru bagi 3 pagi. Apa dia baca tua imam, berhenti sekejap tazkirah. Lepas solat subuh, kuliah. Lepas kuliah, halaqah Quran, halaqah tafsir, halaqah hadis, usul fiqh, sirah. Tiap-tiap hari. Sebab itu bila hari raya, lepas solat raya, khutbah raya baru balik. Tetapi bila baca ayat doa tok guru, khutbah kedua, Allahumma balighna Ramadan, semua menangis. Saya tengok tak ada seorang tak menangis. Kenapa semua menangis? Tahu kenapa? 10 hari punya program padat, dengan program macam tu duduk masjid, tak ada fikir apa-apa, ibadah dengan program yang padat 10 hari, tiba-tiba hilang. Menangis sebab rindu program tu, rindu nak jumpa Ramadan tahun depan. Allahu Akbar. Sebab itu dia jadi manis. Tapi saya tak jumpa program macam ni lagi kat Malaysia. Sebab tu tuan-tuan, programnya begitu. Maksud saya, bila kita iktikaf yang Nabi ajar hukumnya sunat 10 hari sebelum raya, salah satu malam tu malam Lailatul Qadar kan? Itulah puncanya. Itulah caranya menghidupkan malam. Man qama Lailatul Qadri, siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan penuh pengharapan, dia akan dapat.
Arti kata lain, dia hidupkan dengan program dia. Kemudian kata Sa'id bin Musayyab. Ada kata Musayyib, ni tabi'in, orang hebat. Dia kata bermula keberkatan Lailatul Qadar itu bila? Pada isyaknya. Sebab itu kalau tuan-tuan balik sebelum raya, jangan tinggal benda yang tuan-tuan puan-puan dah buat sebelum balik kampung. Maksud saya, jangan tinggalkan tarawih, jangan tinggalkan Quran, jangan tinggalkan sedekah, jangan tinggalkan zikir, selawat. Sebab kita duduk dalam kerangka balik kampung, Lailatul Qadar masih lagi berada dalam apa dia? Dalam perkara yang kita nak capai, yang disebutkan dalam hadis itu tadi. Sebab itu rugi kita. Antara sebab kita tak dapat, kita tidak istiqamah. Sebab tu sekarang ni penapisan berlaku kan. Dah tak ramai kan? Dah tak ramai. Bila kita mari KL hujung-hujung ni nak raya ni, minta maaf ustaz, orang tak ramai dah tazkirah, ramai balik kampung. Kita balik kampung tazkirah, AJK Masjid kata minta maaf ustaz, tak ramai tazkirah, ramai orang kampung balik KL. Aku pun tak tahu mana yang balik mana. Tapi itulah hakikatnya. Penapisan berlaku. Kalau Lailatul Qadar itu berlaku pada malam 29, malam raya lah, dalam keadaan kita alfa, maka kita tak dapat. Sebab itu perkataan man qama ramadhana imanan wahtisaban, saya ringkaskan, siapa yang bangun menghidupkan malam-malam Ramadan dengan pengharapan. Saya terjemahkan ihtisaban, pengharapan, terjemah dia bahasa Melayu pengharapan. Saya terjemah bahasa lebih mudah boleh? Paling tidak ada 13 makna yang saya nak bagi faham. Dalam hati tuan-tuan dah rasa 13, lambat lagi habis kuliah. Kuliah Zohor ni jangan lama kalau Ramadan. Kita berhenti, buka puasa kita berhenti. Boleh? Saya keluar awal-awal sebelum sahur, saya keluar sampai lah ni berceramah tak berhenti. Steady je. Makan sikit je buka. Sebab nak buka kat orang suruh doa, ustaz doa. Panjang sikit ustaz, panjang. Kita doa, dia makan. Habis doa, habis. Gone. Dapatlah minum air sikit. Diam je lah, takkan kita nak marah. Kita tetamu ke? Okey ustaz, kita makan ringan-ringan, lepas tu kita solat. Yelah, ringan kau dah kenyang aku. Habis-habis solat, kita nak ke tempat lain, belum makan lagi, nak pergi ceramah lagi. Nak sebutnya apa tuan-tuan? Tenang-tenang je. Baru 13 poin. Alamak, menyesal aku, menyesal. Aku rasa nak bocorkan kita ustaz. Tuan-tuan, saya terjemah mudah bahasanya. Pengharapan itu boleh menjadi tekun, menekun. Ketiga boleh jadi lebih keras lagi, pulun sungguh. Yang keempat boleh jadi teliti. Takut-takut Allah tak terima, takut-takut aku buat tak bagus, takut-takut aku buat cuai, teliti. Atas lagi istiqamah. Dia konsisten. Sebelum Ramadan, masuk Ramadan konsisten. Sebelum Rajab lagi dah minta dah. Sebab tok guru saya bulan Syawal tu baru dia dah baca dah, Allahumma balighna Ramadan, wahai Allah sampaikan kami Ramadan yang baru. Sedangkan Syawal kita minta bila? Rajab masuk Syaban, lepas Syaban masuk Ramadan. Doa Allahumma balighna Ramadan, tak ada dah. Istiqamah. Lepas istiqamah yang keenam, kesungguhan. Dia pulun semua. Sebab kita dah masuk dalam kategori benda yang sunat. Saya tak nak cerita yang wajib-wajib, confirm dah. Yang sunat ni kita nak tacap-tacap lagi. Sedekah banyakkan. Zikir banyakkan, solat banyakkan. Sebab itu dia ada sahur. Kenapa Nabi kata tasahharu fa inna fis sahuri barakah? Bukan maksud sahur berkat itu bangun makan. Bukan maksud disunatkan lewat-lewatkan sahur, bangun lewat makan.
Maksudnya bangun awal sikit, sembahyang, nak habis sahur baru makan. Itulah dia pulun lagi. Dalam erti kata lain, dia menyungguh dengan penuh istiqamah dan kesungguhan. Yang ketujuh, dengan adab, dia minta sungguh. Minta, ya Allah ampunkan dosa aku, ya Allah ampunkan dosa aku. Dan doa minta Lailatul Qadar ini bila dapat, kan Nabi ajar pada isteri dia Aisyah radhiyallahu anha, dan doa ini dibacakan oleh tuan imam tiap-tiap malam tarawih. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kita ramai fa'fu anni, kita seorang. Doa ni Nabi ajar pada Aisyah radhiyallahu anha, isteri dia, untuk kita. Maknanya kalau jumpa Lailatul Qadar, banyakkan doa. Minta apa? Minta Allah ampunkan. Kemudian yang ke-8, khusyuk. Dia kena khusyuk. Khusyuk ni ada yang sebut fokus, tapi tak berapa kuat lah. Khusyuk ni dia buat dengan erti kata lain, menyungguh diri dia sehingga dia rasa segala-galanya, rasa kelazatan yang cukup tak terhingga dia dalam keadaan fokus ibadahnya pada Allah. Kemudian ada rasa tanggungjawab. Sebab tu dia balik kampung pun dia konsisten. Dia pergi kat surau, dia pergi kat masjid dekat kampung dia. Dia konsisten. Bahkan bukan dia seorang ayah, seorang suami, dia pesan isteri dia, jom kita pergi ke surau, masjid kampung kita, sebagaimana kita pergi ke masjid Najahiyah di tempat taman kita. Dia ingatkan anak dia, dia ingatkan isteri dia, dia ingatkan keluarga dia, sebagaimana dia bertanggungjawab berada di Shah Alam sehingga dia bertemu dengan hari raya. Terusnya dia berhati-hati, terusnya dia takut-takut, sehingga yang ke-12, rindu. Dia rasa sangat rindu dengan ibadah yang dia pernah buat. Dia semakin rindu kerana terakhir dia menjadi lazat dan selazat-lazatnya dapat beribadah. Dia rasa kemanisan, dia rasa nak pulun, dia rasa nak lagi, dia rasa rindu nak bertemu. Apabila berpisah, air mata dia berjurai-jurai. Ayah-ayah, ibu-ibu, dalam tempoh Ramadan ini, dah berapa kali kita titiskan air mata? Saya ada sekali Ustaz, itu masa tumbuk sambal. Itu cerita lain. Ibu-ibu, bila kali terakhir air mata kita mengalir, mengenangkan dosa kita? Ayah-ayah, bila kali terakhir kita bangun 2 rakaat sebelum makan sahur? Cuba buat. Ini masa dia. Lepas isyak sampai pukul 9, masa yang baik. 9 sampai pukul 12 lebih baik. 12 sampai 3 tersangat baik. 3 sehingga azan, 1 jam sebelum azan, 1 jam sebelum azan tersangatlah baik. 1 jam sebelum azan subuh, yang paling terbaik di antara yang terbaik. Ini yang disebut wabil ashari hum yastaghfirun. Itulah dipanggil waktu sahur. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kamu, sesungguhnya dalam sahur itu ada keberkatan. Allah sebut mereka buat apa? Hum ramai, hum jamak, hum plural, yastaghfirun. Mereka mohon ampun pada Allah. Ibu-ibu, ayah-ayah, keluarga yang terbaik dalam dunia bukan duitnya banyak, rumahnya besar, luas, keretanya besar, pangkatnya besar, ayahnya besar, ibu, isterinya besar. Bukan. Keluarga yang terbaik bila suami dapat bangunkan anak isteri bangun malam, walaupun 2 rakaat, dia berdoa dalam erti kata bahasa Melayu je. Dia berdoa, ya Allah ampunkan dosa aku yang banyak, ya Allah. Ketika pintu-pintu syurga engkau bukakan, ya Allah, aku ni ya Allah banyak melakukan kesalahan. Ya Allah, aku rujuk balik padamu waktu-waktu penting begini, ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa isteri aku, ya Allah. Isteri kita kat sebelah tu dengar, nama aku tu. Ya Allah, ampunkan dosanya, ya Allah. Dia telah bersama dengan aku membina keluarga yang engkau redai, bersusah payah, ya Allah. Bangunkan anak-anak sahur, bangunkan aku sekali yang payah bangun sahur, ya Allah.
Isteri suka tak? Ibu-ibu suka? Suka. Anak aku ya Allah yang pertama begini-begini, yang kedua begini-begini, ketiga begini-gini. Ya Allah, kelemahan mereka akibat daripada kesalahan aku yang mendidik. Aku jahil ya Allah, aku bodoh ya Allah, aku hina ya Allah, aku ni ya Allah. Kemana aku nak pergi dengan dosa aku kalau kau tak ampunkan aku ya Allah? Kemana aku nak bawa diri aku dengan dosa yang melangit tinggi ya Allah, seluas lautan? Kalau bukan ketika pintu syurga Engkau buka ya Allah, rahmat-Mu mencurah-curah, aku angkat tangan aku ya Allah, tanda aku menyungguh, ampunkan aku ya Allah, ampunkan aku ya Allah. Bila kali terakhir? Bila kita kali terakhir nak rujuk balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau kita payah pada bulan yang lain, kita ambil bulan-bulan yang penting, bulan Ramadan. Ketika itulah Allah berikan kepada kita keampunan. Kerana kemuncak daripada Lailatul Qadar itu ialah keampunan. Dosa kita kepada Allah, dosa kita kepada kedua orang ibu bapa kita, kepada manusia. Yang paling rapat dengan kita, mak ayah kita. Terkadang mak ayah kita dah meninggal dunia, kita pernah melukakan hatinya, menyakiti hatinya. Kita anak yang tidak baik, kita menyesal. Kita nak jadi yang terbaik untuk persembahan kepada mereka di sana. Lalu sahabat-sahabat, kita kena memburu Lailatul Qadar. Kerana yang tadi saya sebutkan, pada malam Lailatul Qadar Allah hanya menulis yang baik saja. Bila kena pada malam tersebut, doa kita bertepatan dengan masa yang mustajab. Doa kita tidak akan ditolak oleh Allah. Habis daripada Ramadan, tuan-tuan boleh tengok kesannya. Tuan-tuan akan jadi orang yang semakin kuat beribadah, semakin tenang dengan ujian, semakin khusyuk dalam ketaatan pada Allah, menjadi orang yang lebih sabar, orang yang suka menyesal melakukan kejahatan, orang yang rasa manis bila membuatkan ketaatan, merasa pahit melakukan kejahatan. Sehingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Akibat daripada doa kita, Allah terima, Allah perkenankan pada malam yang cukup penting dalam setahun, untuk kita rujuk balik sebagai hamba yang tunduk patuh, yang dipanggil takwa, supaya kita mati besok dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadilah orang yang luar biasa dalam hidup. Tahu? Pertama tadi, orang yang tidak biasa dengan Ramadan sebab dia belum kenal, dia jahil. Yang kedua, dia dah ada ilmu, dia kenal, tapi dia menjadi orang yang biasa-biasa je. Ramadan dia sekadar fiqh saja. Yang ketiga, menjadi orang yang sangat penting, orang yang luar biasa. Orang yang luar biasa tak ramai. Dia mencari keredaan Allah, ibtigha'a wajhillah, mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya rasa cukup sekadar itu perkongsian yang tak seberapa ini. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Dan cuma dekat luar tu, dekat tabung besar tuan-tuan, saya letak flyers untuk madrasah saya ni. Dan masih lagi untuk fasa ke-6, kami memerlukan 1.4 juta ringgit. Sikit je tuan-tuan. Sebab apa? Saya nak RM1 saja. Saya nak RM1 daripada 1.4 juta umat Islam yang beri RM1. Maka kita dapat menegakkan sebuah bangunan. Sekarang ni dapat sampai ke bumbung. 3 bulan lepas, piling pun tidak. Saya duit tak ada. Lah ni semalam dah naik atap genting. Tapi saya masih berhutang dengan hardware. Kalau tuan-tuan masuk RM1, saya bayar pada bumbung. Saya doakan semoga Allah akan letakkan sahabat-sahabat di bawah bumbung arasnya nanti, kerana membina bangunan yang akan kita letakkan para hufaz, penghafal Quran, alim ulama yang saya sebut. Kita hari ini tak sesat sebab kita ada Al-Quran, mukjizat kekal yang Nabi tinggalkan. Kalau anak-anak kita hafal Quran, dia hafal
dia jaga mukjizat Nabi. Kalau tuan-tuan baca Fatihah, tuan-tuan hafal, tuan-tuan menjaga sebahagian daripada mukjizat Nabi. Kalau tuan-tuan hafal banyak, tuan-tuan menghafal banyak, menjaga mukjizat Nabi. Maka kerja ini tak boleh tidak kena ada. Sebab Quran tu turunkan dua kaedah, daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia sekali, langit dunia ke bumi berperingkat-peringkat 23 tahun. Kena ingat, dia bila dia boleh turun, dia boleh naik. Quran juga naik ke langit dua kali kaedahnya. Pertama dalam hadis, Allah gentak terus, bukan dalam mushaf, dia jadi kosong. Wala fi qalbi rajulin, yang hafal Quran semua Allah rembat, tak tinggal apa dalam dada. Itu yang kita nampak. Yang kedua berbahaya, Allah ambil dengan cara yang berperingkat, dengan biqabdil ulama. Allah matikan alim ulama, para hufaz. Allah ambil Quran, tapi tuan-tuan tak perasan. Bila meninggal alim ulama, ilmu dan Quran hilang. Kerja kita memperbanyakkan alim ulama. Nak banyakkan alim ulama, dia kena ada institusi pengajian. Untuk institusi pengajian, dia perlu ada duit beratus-ratus juta lemon. Maka di situ ada jihad, jihad bersama. Jadi saya buka, siapa yang nak infak, ada barcode, scan je. Kalau tak nak infak tak apa, cari orang lain yang boleh infak RM1. Kalau tak boleh juga, doa. Kalau tak boleh juga RM1, masuklah 1 juta tuan-tuan. Senang sikit, 1 juta ringgit. Sebab itulah kita ni, orang panggil Ustaz Farhan, Ustaz RM1. Sebab saya bangunkan 4 tahun lepas, saya buka hutan, saya hanya ada RM1 dalam poket. Ketika saya bertanya kepada tuan tanah, harga tanah, dalam poket saya masa tu PKP hanya ada RM1. Saya yakin dengan RM1 kita boleh bangunkan agama Allah. Sebab Nabi pesan, wattaqun nara walau bisyiqqi tamratin. Kamu tepislah api neraka walaupun kamu infak separuh daripada tamar. Kan nak buka puasa kat surau kan? Kan tamar ada kat surau kan, bagi tamar. Tuan-tuan sebelah kat surau tuan-tuan ada kawan baik kan? Ambil tamar yang tuan-tuan punya tu, surau dah bagi kat tuan-tuan makan, jadi tuan-tuan punyalah. Ambil tamar tu, kepak separuh, separuh ni bagi kawan. Yang sedekah separuh tu kawan makan. Separuh tamar tu, kita masuk syurga dengan sebab separuh tamar saja. Tiba-tiba kita bakhil dengan agama Allah untuk infak RM10, kerana dia tak faham konsep. Nak sebut pun tak reti tuan-tuan. Sebab proses dia cukup panjang. Sebab tu saya cadang surau ni buat lawatan, tengok apa saya dah buat dalam tempoh 4 tahun. Dalam hutan ada syurga, 9 ekar kompleks. 9 ekar. Saya orang miskin, saya ada RM1, saya buat tanpa ada funder. Tapi saya yakin Allah tu kan ada. Allah tu ada. Tahu, orang kaya tahu, tuan-tuan minta doakan banyak kan. Cuba dengan doa tuan-tuan tu minta ke orang paling kaya kat dunia, bacakan doa, Tuan saya nak kaya, Tuan saya nak sihat Tuan. Saya rasa kena sepak dengan orang tu. Sebab orang tu miskin. Kita raya, adik-beradik datang, suka tak? Tak suka. Tak suka adik-beradik, korang ajak sungguh. Sukalah, tapi masalahnya adik-beradik datang 40 biji kereta tuan-tuan, dengan anak cucu. Muka kita jadi sengit, senyum jadi tawa. Sebab kita ni miskin, jiwa tak besar. Orang jiwa besar, bukan adik-beradik, anak saudara, belum datang dibuka pintu, ahlan wa sahlan, mari, aku nak bagi, unlimited cara beri dia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang itu dia beriman,
Dia pemurah, jiwanya besar. Mari rumah Pak Long. Dah siap dah makanan. Tak cukup ada instant. Ketupat segera, mi rebus ada instant, kan? Mi bandung ada instant, muar punya. Sebab kita dah tahu anak buah, cucu cicit kita ramai. Kita berjiwa besar, kita sayang mereka. Kita bukakan pintu seluas-luasnya. Kerana itulah jiwa yang besar dalam membangunkan agama Allah Subhanahu wa taala. Boleh deh? Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Ya Allah, manfaatlah pada kami dengan apa yang kau ajar pada kami. Ajarlah kepada kami dengan perkara-perkara yang bermanfaat bagi kami. Ampunkan dosa kami yang banyak. Ampunkan dosa kedua orang ibu bapa kami, ya Allah, yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia. Banyak dosa kami kepada mereka, ya Allah, yang kami nampak, yang kami tak nampak. Apakah sudi kiranya engkau ampunkan dosa kami, ya Allah. Apakah dosa suami, isteri, anak-anak, adik-beradik, sahabat, jiran-jiran kami. Banyak sahabat-sahabat kami, ya Allah, ramai di kalangan mereka telah engkau ambil sebelum dari Ramadan, bersama dengan kami ke masjid, ke surau, ke kuliah, membaca Quran. Mereka terlebih dahulu pergi meninggalkan dunia yang fana. Ya Allah, ampunkan dosa mereka. Kami menjadi saksi di atas kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan. Ya Allah, kepada saudara mara kami di Gaza, ya Allah, kepada saudara mara kami di Gaza, ya Allah, kepada yang telah gugur kau kurniakan pahala syahid, kepada yang cedera hilang tangan kaki, kau jadikan tangan kaki mereka menanti-nanti pemiliknya di pintu syurga-Mu. Kepada yang berjuang kau berikan kesabaran, kekuatan, sebagaimana kau berikan kepada tentera Badar dahulu ketika berperang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami, ya Allah, dengan pandangan rahmat dan kasih sayang-Mu. Janganlah kau pandang kami dengan pandangan kemurkaan-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Flyers ni gambar dia tapak masa piling hari tu 3 bulan lebih nak masuk 4 bulan. Dah ada bumbung 2 tingkat dalam tempoh 3 bulan lebih. Allah membenarkan janjinya. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Kami akan tolong orang-orang yang beriman. Yakinlah pada Allah. Jangan kita ragu-ragu dengan janji syurganya. Amin. Mudah-mudahan insya-Allah. Allah, terima kasih. Sangat syukur. Saya tak boleh letak nombor akaun madrasah dengan poster sebab TikTok dia block. Kalau DM saya boleh, insya-Allah.